yang sering lupa, nasya, keterlaluan pelupanya. Sebab tu Quran atau wazan fu'lan artinya mesti sentiasa dibaca. Jangan baca terlalu jarang. Quran artinya mesti dibaca selalu. Kenapa kena kerap sangat baca? Jangan Ramadan saja, sebab kita ni kerap sangat lupa. Lupa untuk menghargai, untuk mensyukuri apa yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita sekarang. Manusia sering komplain ataupun mengeluh. Saya pun kadang-kadang, tuan-tuan pun kadang-kadang, kita sering mengeluh dengan apa yang telah berlaku pada hari semalam. Kita ada elemen penyesalan. Kenapalah aku? Kenapalah aku? Artinya ada something yang tidak dapat dilihat secara positif berlaku semalam. Lalu seseorang mengeluh. Ataupun mengeluh tentang masa depan. Esok, setahun, 10 tahun daripada sekarang. Ada rasa bimbang. Manusia memang Allah Ta'ala buat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu halu'a. Allah memang buat manusia ni antara tanda kelemahannya di dunia adalah dia mudah keluh kesah. Risau dengan apa yang dah berlaku, risau dengan apa yang bakal berlaku. Quran menggunakan perkataan al-hazan merujuk kepada yang telah berlaku dan al-khawf kepada perkara yang belum berlaku. Itu manusia. Kamu berlagak dengan Tuhan, aku tunjukkan lemahnya kamu dengan ada dua perasaan ni. Maka antara cara untuk kamu hilangkan diri kamu daripada terlampau duka cita dan terlampau risau, terlalu hazan dan terlalu khauf adalah dengan peringatan. Wadzakkirhum biayyamillah. Peringatkan mereka dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini kena sentiasa dibaca, jangan hanya dibaca jarang-jarang, sebab Quran mengandungi peringatan. Sebab itu saya suka bila Datin sebut tentang solat subuh menuju zuhur, zuhur cover untuk asar. Sebab solatlah cara untuk kita mengenang dan berterima kasih pada Allah. Buktinya apa? Ayat pertama kita baca apa? Surah yang wajib kita baca. Tak sah solat kalau kita tidak baca. Kita tidak memulakan dengan Maliki Yaumiddin. Kita tidak terus meminta iyyaka na'budu. Kita wajib untuk memulakan dengan pujian. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan semesta. Alhamdulillah. Bagaimana seseorang boleh ada rasa berterima kasih kalau dia tidak mengalami proses reflection, mengenang balik Allah, banyak kau beri pada aku hari ini. Kau beri kepada aku hari ini kesihatan, aku dapat hadir kemari. Kau beri kepada aku pendengaran, aku boleh dengar apa yang disebutkan. Kau beri aku penglihatan, aku dapat memandu dengan selamat kemari. Kau berikan kepada kemampuan untuk mengingat, menulis, subhanallah. Jadi Alhamdulillah adalah antara cara untuk kita menghargai anugerah Allah melalui salat. Sebab itu semua kandungan surah-surah Al-Quran, termasuk surah yang ke-14 Ibrahim, mesti akan diikat oleh surah yang paling teras, Al-Fatihah. Kalau anda sukar untuk menghafaz surah Ibrahim, ataupun kawan-kawan kita tidak mengetahui tentang keindahan surah Ibrahim, tak mampu nak hadir, tak mampu nak memahami surah Ibrahim, jangan marah pada dia, jangan memandang remeh kepada ketidakmampuannya. Cukup bagi dia faham surah Al-Fatihah. Itulah simplified version kepada Al-Quran. Rupa-rupanya 113 surah selepas Al-Fatihah adalah tafsiran kepada permintaan hamba kepada Tuhannya. Dan pada pandangan saya, antara yang ditafsirkan oleh 52 ayat surah Ibrahim adalah mentafsirkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala hanya sahaja pujian kepada yang memelihara, yang melindungi, Tuhan kepada seluruh alam. Jadi terima kasih Datin untuk perkongsian yang pertama, memenangi tiket percuma untuk seminar surah Saffat. InsyaAllah pada masa akan datang kita tidak dapat nak putuskan lagi tarikhnya. Baik. Tanpa membuang masa, next. Sepintas lalu, apakah perjalanan surah Ibrahim secara ringkas? Apakah
perjalanan surah Ibrahim alaihissalam ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Datin Doktor dan dinyatakan oleh saya dah sebutkan tadi, surah ini antara buah yang mahu dipetik selepas anda berjalan dengan begitu lama sebentar lagi adalah mengenai apa? Iman akan dapat ditingkatkan dengan cara muqimus salah. Ini adalah surah yang akan menyebabkan anda menghargai salat. Kerana punyalah banyak babak Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, tetapi babak yang dirakamkan Allah daripada banyak cerita Nabi Ibrahim adalah babak doa baginda, dan doa baginda yang anda akan dapati adalah dia dan zuriatnya menunaikan salat ataupun menegakkan salat. Kenapa ya? Okey. Kalau kita lihat, surah ini akan bermula dengan foundation. Tuan-tuan kena berpegang dengan satu prinsip. Surah pasti akan bermula dengan foundation. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kita tidak pasti. Ia tidak static. Ia sangat bergantung kepada, yalah, Allah ada macam-macam cara. Permulaan surah mesti diberikan perhatian. Ramai orang dia pergi kepada cerita-cerita tertentu. Contoh dalam surah Ibrahim, anda akan dapati cerita mengenai Bani Israel, iaitu Musa memberikan tazkirah kepada mereka. Tolong ingat dua peristiwa. Peristiwa kamu dimerdekakan, diselamatkan Allah daripada Fir'aun, dan peristiwa kamu mendengar firman Allah supaya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Tuhan akan tambah berganda-ganda nikmat ke atas kamu. Kenapa ya Bani Israel mesti diberikan peringatan? Sebab foundation dah beritahu. Anda akan mendapati ada cerita Ibrahim. Kenapa ya? Foundation dah beritahu. Bila kita baca sesuatu surah tetapi tidak memahami foundation, ataupun pergi masuk cerita Ibrahim, pergi masuk cerita Musa, tetapi tidak melalui pintu masuk, tidak melalui foundation, maka kita tak dapat ibrah. Kita mungkin dapat perkara lain, tetapi kita tidak mendapat pelajaran yang paling Allah Ta'ala mahu sampaikan kepada kita. Sebab itu, surah Ibrahim bermula dengan isu kegelapan menuju cahaya. Surah ini bermula daripada Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Quran ini diturunkan untuk kamu, wahai Muhammad, mengeluarkan manusia daripada macam-macam kegelapan kepada cahaya. Kenapa cahaya? Sebab kitabun anzalnahu ilaik, dia datang daripada Allah, nur samawati wal ardi wa ma fihinna. Jadi anda akan mendapati di permulaan surah ini, selepas foundation, di mana Allah menerangkan tentang kitab dan rasul, silibus dan tok guru. Dua-dua Allah Ta'ala beri cahaya untuk keluarkan kaum yang dalam macam-macam kegelapan. Apakah kegelapan yang cuba nak diterangkan oleh surah Ibrahim? Sebab Allah Ta'ala menggunakan perkataan zulumat. Zulumat artinya macam-macam kegelapan. Maka surah ini akan define antara kegelapan yang kamu kena tahu adalah manusia buta mata hatinya, gelap-gelap. Buta, dia tidak nampak apa yang sedang dan apa yang telah Allah kurniakan kepadanya. Yang menyebabkan dia mengeluh. Anda akan mendapati lepas daripada Allah memulakan foundation ini, Allah memulakan dengan cerita tentang perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa, apa peranan dia dalam surah ini? Mengingatkan balik, kamu tu lupa antara apa yang dipesan oleh Nabi Ibrahim, antara dua peristiwa telah saya nyatakan tadi. Lalu selepas daripada peristiwa Musa memberikan tazkirah, Allah Ta'ala bawa cerita seluruh para rasul pula. Seluruh para rasul pun memberikan peringatan kepada kaumnya yang lupa. Dan anda akan mendapati cerita Musa, kaum Bani Israel, adalah babak-babak kepada bibit-bibit penyakit yang lebih besar. Tuan-tuan puan-puan tidak akan mendapati cerita Bani Israel dalam surah Ibrahim. Yang anda akan dapati ungkapan perjuangan Nabi Musa, dakwah Nabi Musa, bayinat daripada Musa kepada Bani Israel.
Tetapi daripada cara Musa menyampaikan, kita fahamlah Bani Israel on the way dalam perjalanan menuju kekufuran. Tetapi tidak nampak lagi. Ia seolah-olah bibit permulaan. Bagaimana daripada sikap tidak bersyukur akan membawa kepada kemuncak. Maknanya kalau dibiarkan sikap meremehkan kesyukuran tak berlaku, susah di mulut nak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ia akan membawa kepada babak yang lebih besar daripada itu. Daripada tidak bersyukur, dia akan membawa babak lebih besar. Dan babak yang lebih besar itu dirakamkan melalui lisan para rasul. Maknanya anda akan dapati cerita para rasul. Seluruh para rasul ini istimewanya surah Ibrahim. Ia merakamkan semua kata-kata para rasul seolah-olah kesimpulan daripada perjalanan sirah 313 para rasul, yang anda takkan mampu mengetahuinya kerana nama-nama pun kita tidak tahu 313 ini siapakah nama-namanya. Yang kita hanya diberitahu adalah 25 orang. Yang lain bagaimana kata hadis 313. Lalu tak payahlah anda bersusah-susah untuk mendalami surah Nabi itu, surah Nabi ini, surah Rasul itu, surah Rasul ini. Surah Ibrahim memaparkan pada anda simplified version. Allah permudahkan. Kalau kamu nak tahu 313 daripada macam-macam zaman, macam-macam peradaban, surah Ibrahim beritahu. Dan antara yang diberitahu adalah bagaimana sikap melampau batas. Di sini anda akan mendefinisi kafir. Surah ini akan membantu anda mendefinisi kafir. Kita dengan selambanya mengatakan dalam fikiran kita non-Muslim kafir. Astaghfirullah. Allah Ta'ala bila sebut perkataan kafir, Allah akan meletakkannya pada satu kategori manusia yang khusus. Bukan asal tidak Muslim maka ia kafir. InsyaAllah surah Ibrahim akan membantu kita memberi pencerahan tentang apa itu kafir. Jangan bermudah-mudah menyebut kafir. Kerana kadang-kadang Allah sebut non-Muslim ini qaumun la yafqahun. Kadang-kadang Allah sebutkan orang-orang non-Muslim sebagai qaumun la ya'lamun, kaum yang tidak mengetahui, kaum yang tidak mendalami. Banyak label yang diberikan Allah. Tetapi kafir jarang-jarang Allah Ta'ala sebut, kerana ia merujuk kepada satu kategori manusia yang surah ini akan mendefinisikan pada anda. Kemudian, selepas Allah menggambarkan dahsyatnya respon kaum-kaum yang macam-macam kaum, anda akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hakikat iman dan kufur dengan perumpamaan, supaya kita memilih untuk jadi orang yang beriman. Orang beriman ni macam mana? Orang yang sentiasa percaya sesuatu yang dah berlaku di masa lampau ada hikmah, sesuatu yang bakal berlaku di masa akan datang kena kata insya-Allah. Kan saya sebut tadi kegelapan menyebabkan anda terlalu menyesal dengan apa yang dah berlaku, dan anda terlalu bimbang dengan apa yang bakal berlaku. Maknanya anda gelap. Anda tak nampak apa hikmah hari semalam. Anda terlalu ingat yang anda akan kontrol masa depan. No. Maka Allah Ta'ala memaparkan cara untuk memandang masa silam. Sepatutnya yang kamu kenang pada masa silam adalah hari-hari Allah selamatkan kamu. وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Dan antaranya lagi anda akan mendapati cara untuk kita mengenang anugerah sekarang adalah dengan memerhatikan dengan teliti kejadian alam. Anda akan dapati surah ini banyak cerita pasal kejadian alam, iaitu tolong hargai apa yang sedang berlaku sekarang. Matahari yang bersinar. Lagi apa? Pohon-pohon hijau yang ada di sini di UniKL ni. Maka surah ini membetulkan cara anda pandang pohon-pohon, cara anda pandang rumput rampai. Anda akan pergi pada ayat itu, supaya anda memandang dengan pandangan iman, anda pandang dengan pandangan cahaya, dan anda tidak pandang dengan pandangan kegelapan. So metafora anda akan mendapati disebut banyak di dalam surah Ibrahim. Allah sebut pasal abu. Kita bakar sampah, kertas, ada abu. Abu itu kalau tak ada angin, dia memang ada atas muka bumi. Tapi kalau datang angin, dia akan terbang. Juga anda akan dibetulkan cara anda memandang bulan, matahari. Kita akan pergi insya-Allah perlahan-lahan. Kerana Al-Quran